Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Rufai daripada seluruh Nusantara. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Brother Fai pernah kongsikan kepada anda kisah seram pemandu van jenazah. Ada komen yang mengatakan beliau nak lagi kisah seram yang berunsurkan van jenazah. InsyaAllah Brother Fai akan usahakan. Sebenarnya pengalaman seram van jenazah, pemandu van jenazah ni memang banyak sebenarnya, tapi perlu dicarilah. InsyaAllah Brother Fai akan tunaikan permintaan daripada follower. Tapi sebelum tu, Brother Fai telah terjumpa satu lagi pengalaman seram. Ini pun boleh dikatakan pengalaman super seram. Kisah ni dialami oleh seorang mekanik, di mana beliau terpaksa membaiki sebuah van jenazah. Jadi apa tunggu lagi? Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasa sentuhan. Terdapat pelbagai kisah seram yang sering kita dengar. Ini termasuklah seorang lelaki yang mempunyai pengalaman yang tidak pernah dia lupakan sepanjang kerjayanya sebagai seorang mekanik kenderaan. Disebabkan tuntutan kerja, dia tidak dapat mengelak darinya. Perkongsian ini datangnya daripada Encik Muhammad Zaidi sewaktu membaiki van jenazah pada tahun 2015. Masih segar diingatannya sehingga kini. Van jenazah tersebut tersadai selama 6 bulan di sebuah masjid di Petaling Jaya. Masjid di Petaling Jaya ada banyak, tapi biarlah dirahsiakan namanya ya. Semua mekanik tak nak membaiki van jenazah tersebut. Jadi last kali katanya, saya yang terpaksa repair, membaiki, walaupun dah menolak kerana alasan kos membaikinya melebihi RM10,000. RM10K lah maksudnya. Jadi dipendekkan cerita, van pun ditarik ke workshop saya, kata Encik Zaidi. Ketika itu, apabila van itu sampai di workshop saya tepat pada waktu maghrib, tanpa angin dan mendung, tiba-tiba hujan turun dengan lebat sekali. Pengalaman ni memang lama. Hanya saya dan seorang je pembantu yang sanggup membaiki van tersebut. Staf yang lain semua tak nak tolong. Diorang kata tak sanggup, seram katanya. Apa yang peliknya, saya hanya boleh baiki van jenazah ni selepas waktu kerja, iaitu dari jam 8 malam hingga sebelum 12:30 malam. Staf yang lain cepat-cepat balik bila diorang dapat tahu saya nak baiki van jenazah tersebut. Kerja membaiki ni mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Tapi yang menyeramkannya tu, ramai yang jumpa kelibat wanita dalam van tersebut. Bayangkan, waktu mula-mula nak membaiki van tersebut, apabila dibuka je van tu, hai Allah,
Ada bekas tanah kubur, kain pelapik keranda dan bau jenazah masih kuat dalam van tersebut. Ya Allah, memang menyeramkan. Van jenazah tersebut tak dapat masuk ke dalam bengkel kerana semua staf tak setuju. Jadi saya hanya baiki di luar workshop dan hanya berbekalkan lampu ayam. Jadi kawasan sekeliling tu memang agak suram. Yang hanya ada lampu jalan dan lampu ayam pada yang saya bekalkan waktu saya baiki van tersebut. Selama van jenazah tu berada di tangan saya, di kawasan bengkel saya tu, ada juga yang mulut celupa, yang mengatakan macam-macam lah tentang van tersebut, sehingga kan mereka diganggu. Nak tahu cerita dia macam ni ya? Ada seorang rakan saya ni, dia buat lawak tentang van jenazah tersebut. Dia kata macam ni, keranda tak ikut sekali ke? Dan apa yang berlaku semasa dia pulang ke rumah? Ada makhluk yang mengikurinya sampai dalam rumahnya. Esoknya dia ceritakan pada saya perkara yang berlaku pada diri dia. Bukan hanya pengalaman daripada staf-staf saya, kawan-kawan yang di sekeliling yang berdekatan dengan bengkel saya itu pun ada pengalaman masing-masing. Ramai pula yang bercerita, mereka ternampak benda-benda yang pelik di dalam van jenazah tersebut apabila beliau lalu lalang di kawasan van jenazah tersebutlah. Jadi saya pun jadi seram sebab saya tak pernah nampak apa-apa pun. Rupa-rupanya mereka dah pernah nampak benda yang tak kena semasa mereka lalu lalang dekat van jenazah itu pada waktu malam. Patutlah tak ada yang nak singgah masa saya baiki van jenazah tu. Ada yang nampak sosok wanita berada dalam van semasa mereka lalu lalang depan bengkel saya pada waktu malam. Bukan itu saja, lampu van jenazah tiba-tiba menyala sendiri, padahal wiringnya habis terbakar. Sekumpulan anjing akan berkerumun dekat van jenazah ni dan ada yang menyala. Aduh, saya ada perasan juga. Sepanjang saya baiki van ni pada waktu malam, tak ada seorang member pun, tak ada seorang member bengkel pun yang singgah nak lepak dengan saya pada waktu tu. Rupa-rupanya diorang ada nampak wanita. Kalau saya tahulah kan, dah lama saya cabut lari. Masalahnya masa saya baiki dengan kawan saya tu, saya tak nampak apa-apa kelibat pun. Cuma bau kapur barus dalam van tu memang ada lah kan. Tak terfikir pula ada penunggu sedang memerhati saya dan membantu saya semasa buat kerja. Jadi apabila dah habis baiki van tersebut, tibalah masanya van tu dibawa ke Puspakom untuk inspection. Dan ini pula apa yang diceritakan oleh salah seorang daripada pegawai Puspakom tersebut. Dia kata macam ni tau, semasa dalam inspection van jenazah ni, pegawai Puspakom tu pernah ternampak sosok lembaga wanita dalam van jenazah tu. Bukan setakat itu saja, van jenazah tu buat perangai masa nak ke Puspakom. Tak boleh start lah, macam-macam hal lah. Betul-betul dugaan. Dari mula saya baikinya sampai nak serah kunci kepada pihak masjid. Sebenarnya banyak lagi perkara yang saya alami sepanjang membaiki van jenazah tersebut. Yang masih saya ingat, radio hidup sendiri.
What pula tu? Mau tak terperanjat dia buatnya. Dalam malam sunyi, tiba-tiba radio menyala sendiri. Lampu siren atas bumbung sesuka hati je nak menyala. Bahagian belakang van memang bahagian yang paling seram nak dibersihkan. Nasib baik keranda pihak masjid dah keluarkan. Itu pun saya yang pesan sebelum hantar ke bengkel saya. Meremang bulu roma masa nak bersihkan bahagian belakang van jenazah tu. Mau taknya kain batik tutup jenazah, tanah kubur, sepihan kain kafan dibiarkan berselerak dekat belakang van. Confirm lah benda tu dah digunakan untuk urusan jenazah yang meninggal. Yang akhirnya saya sendiri rebah lepas van jenazah tersebut berjaya disiapkan dan dipulangkan ke pihak masjid. Mungkin badi orang yang meninggal tu melekat dekat badan saya. Semangat saya ketika itu dah hilang. Alhamdulillah, seorang pakcik ni telah mengubati saya. Tapi pakcik tu meninggal dunia tak lama selepas mengubati saya. Jadi saya nak ceritakan kenapa staf yang bantu saya tu relax je, macam tak ada apa-apa pun perasaan takut. Jadi barulah saya tahu sepanjang dia bantu saya membaiki van jenazah tersebut, rupa-rupanya dia ni layan benda yang tak sepatutnya saya ceritakan dalam konten ni. Saya bagi clue je. Anda mungkin dah faham. Patutlah dia relax je. Jadi apabila saya dapat tahu perkara tersebut, saya buang kerja. Saya buang dia kerja. Jadi dia pun dah diberhentikan lah. Persoalan yang masih bermain di fikiran saya sampai sekarang ni, siapakah wanita yang diorang katakan tu yang berada dalam van jenazah tersebut? Mungkin jelmaan wanita yang diorang jumpa dalam van jenazah tu tidak aman. Rohnya mungkin ada masalah semasa di dunia. Wallahu alam. Ini apa yang dikongsikan pada brother ni, kita ni lah, Muhammad Zaidi ni. Apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah pada roh beliau. Semoga roh wanita tu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tak silap saya lah kan, lebih kurang 4 orang yang pernah nampak jasad wanita tu berada dalam van jenazah tersebut. Jadi itulah perkongsian daripada saya, kata Muhammad Zaidi. Ya saudara, itulah dia perkongsian daripada Muhammad Zaidi, seorang mekanik yang membaiki sebuah van jenazah pada tahun 2015 yang lalu. Saya yang membacakan, yang kongsikan kisah ni pun rasa macam seram. Nampak tu, naik bulu roma. Cerita pada tengah malam ni, jam pukul 1 pagi. Cuba anda bayangkanlah. Jadi terima kasih ya Muhammad Zaidi kerana kongsikan pengalaman anda. Terima kasih juga kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi di kisah-kisah yang lain. Sebelum tu, insyaAllah pada masa akan datang saya akan kongsikan lagi satu lagi kisah pengalaman pemandu van jenazah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace. No war.